Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam siri terakhir wacana ini. Saya berterima kasih kerana memudahkan kerja saya sebenarnya ini, kerana dapat buku wisdom juga. Banyak maklumat dalam buku. Jadi sebab minggu lepas pun saya terlampau sibuk. Jadi banyak bahan daripada situ. Tapi yang lain-lain itu memang saya dah kumpul dah semua dah. Sebahagiannya memang dah masuk dalam buku ini, tapi ada yang baru yang saya kumpul. Jadi dalam wacana ini sebagaimana diberi tajuk itu, kita nak lihat sedikit apa dia tindak balas sarjana-sarjana Muslim tidak termasuk kawasan kita ini, sebab saya nak pisahkan kawasan kita ini dengan tempat-tempat lain. Di luar Pasca Bima dan bukan dalam bahasa Melayu, sebab mungkin ada tulisan di England sana yang dalam bahasa Melayu, so itu kita anggap karya sini juga. Jadi saya sengaja tak tu, tapi setakat ni tak jumpa lah. Orang Malaysia ni bila naik ke terbang je memang tak guna bahasa Melayu. Jadi tak mungkin dia menulis dalam bahasa Melayu. Tapi Indonesia ya, itu saya letak tu, saya takut di Indonesia, di Amerika, dan di UK, di Belanda dah pasti menulis dalam bahasa Indonesia. Tapi belum jumpa tentang TQ atau T ni lah. Jadi tanggapan nak mengetahui ini, yang andaian saya ni masa saya menggerintah benda ni ialah hanya orang-orang yang terlibat dalam gerakan pengislaman ilmu yang kemungkinan besar dia ada reaksi kepada teori ini. Jadi saya cuba tengok jago-jago besar dalam pengislaman ilmu ini. Yang pertama tentulah Syed Hussein Nas. Jadi Syed Hussein Nas ini mungkin boleh dianggap orang moden yang pertama menggunakan istilah sains Islam. Dia tak pernah guna pengislaman ilmu. Mana dia terus guna hasil. Sebab dia menganggap sains pada zaman tamadun Islam itulah sains Islam. Yang sekarang ni belum ada, sebab tak ada orang menyambung itu. Mana sudah diambil oleh Barat sekejap, lepas tu dah dicabangkan pada bukan Islam. Jadi saya tengok karya dia yang 3 tu saya pilih. Saya rasa memang itu dia kalau nak tahu apa dia sains Islam dari perspektif Syed Hussein Nas ini. Tapi yang pentingnya tidak ada rujukan kepada sains tabi'i kontemporer. Maknanya bukan saja teori Einstein atau teori kuantum, tapi teori-teori sains yang lain yang dicipta abad ke-20 ini tak dirujuk, sebab dia dianggap belum ada lagi lah. Dia tak bagi contoh lah. Dia bagi contoh semua sains Islam itu ialah pada zaman tamadun Islam. Kemudian tahun 97 beliau mengulas buku. Ini yang mengejutkan saya. Ulasannya tidak kritis, langsung. Tapi mungkin dia diminta tulis agak oleh jurnal MAAS, jurnal sains Islam, Aligarh University, kumpulan Aligarh Muslim, Aligarh University menubuhkan satu persatuan Muslim Association of Advancement of Science, MAAS, dan matlamatnya macam asasi nak membina sains Islam lah. Dia datang kemudian daripada asasi. Jadi dia mengupas sebuah buku yang ditulis oleh Smith, itu yang tajuk dia itu,
Dan dia hanya cuma cakap dia bersetuju dengan Smith. Hampir buku itu memang dia bersetuju semua. Sedangkan Smith banyak membuat kesilapan tanggapan dia, fahaman dia terhadap teori kuantum. Jadi saya ada buat catatan di situ. Misalnya tentang tentang alam ni dibagi pada tiga, itu memang aliran pemikiran Paredes, pemikiran Nas, Smith, Schwann apa semua ni kan. Memang itu falsafah dia pegang. Alam ni ada tiga. Satu, alam tabi'i yang sebenar, yang hanya boleh diketahui menerusi sufi. Jadi kalau orang tak masuk sufi, tak mungkin dia faham alam tabi'i yang sebenar. Yang kedua dia panggil alam yang dipersepsikan. Alam yang dipersepsi nak kata nampak, tak juga. Dia berkait dengan otak juga. Alam yang dipersepsikan ini, kalau dari segi psikologinya, tidak mewakili alam sebenar. Contoh yang biasa diberikan oleh ahli psikologi barat ni, yang gambar apa tu? Gambar ilusi, tapi itu dianggap persepsi. Gambar nak lukis orang tak boleh. Ada rupa orang macam tu. Kan, ini kalau buka internet ni kita nampak ni lah dia bagi guru. Sebenarnya rupa orang sini, kalau kita tengok ini sebenarnya cangkir. Gelas. Jadi persepsi ni tak boleh, bukan tak boleh dipercayai. Dia boleh menerbitkan banyak benda, kemungkinan. Menyokong teori mengatakan sains ini bukan ada satu. Cerapan tidak menghasilkan satu teori. Kalau yang ini, kalau kita tengok, oh itu manusia, kita akan berteori tentang manusia. Objeknya sama. Kalau kita nampak cangkir, kita akan berteori berkenaan dengan cangkir. Benda satu tu je. Jadi ini memang contoh yang amat baik lah untuk menunjukkan bahawa cerapan yang terkenal, bahawa orang biasa kata sains ni berasas pada cerapan. Siapa-siapa je tengok akan dapat benda yang sama. Tengok benda ni. Jadi ahli psikologi boleh membantu. Contoh. Tapi ini falsafah sebenarnya. Falsafah ni dah sejak zaman Yunani. Falsafah ini. Dan ini banyak dikritik oleh Muslim lah kepada falsafah ini. Sebenarnya juga sebab dia mentafsirkan sufisme. Sedangkan dalam Islam, sufi ni pun dipertikaikan. Jadi itu menjadi masalah. Jadi nak tahu alam sebenar, kena masuk tarikat. Jadi okey, jadi apa tadi, alam sebenar, alam dipersepsikan, yang istilahnya corporeal, istilah corporeal, alam corporeal. Yang satu lagi, alam yang ahli fizik buat, sukat. Ahli fizik sukat je, dia sukat benda. Jadi itu panggil alam jasmani, alam kejasmanian. Nak kata apa? Kalau kita ikut pedoman peristilahan, kita kata alam fizis lah. Alam fizis. Nak kata alam fizik tak betul kan? Sebab orang kimia pun bekerja dalam alam tu juga. Jadi ini istilah, kalau tak mau terjemah fizikal kan, ini fizikal. Tak boleh, susah nak terima ini fizik lah. Sebab fizik itu satu daripada ilmu yang memerihalkan alam fizikal itu. Kimia pun itu, geologi pun itu. Sebab itu kata fakulti sains fizik dululah. Itu istilah saya kat UKM. Sekarang masih hidup tak ada lah kan.
Semua dah mati dah, saya tak ada semua mati. Fakulti Sains Fizik. Sebab dalam tu ada kimia, ada fizik, ada geologi, macam-macam lagi. Mengkaji alam, menyukat alam sukatan. Bukan pun alam persepsi. Alam persepsi ini dikaji oleh psikologi. Orang fizik tak minat. Okey. Jadi Smith, buku dia ni dia berdasar pada itu, dan dia mengiyakan teori kuantum lah. Yang ini Hudson Smith kan? Bukan lain. Bukan Hudson Smith. Yang ni dia kata dia ni ahli fizik. Saya tak jumpa buku dia. Tak pernah jumpa. Tapi dia kata dia ni ahli fizik dan falsafah. Mungkin macam Nas jugalah. Mana ni jazah pertama atau jazah kedua fizik atau buat falsafah. Macam Usman Bakar kan, orang kata dia ahli matematik, falsafah, sebab dia ijazah kedua dia matematik. Tapi dia tak ada sumbangan dalam matematik. Jadi susah juga nak terima. Tapi pengaruh matematik tu dalam dia berfalsafah itu penting. Mana orang lain berfalsafah juga, tapi lain pendekatan dia. Okey. Jadi dia sumbangan di sini, bukan sumbangan, mana kupasan dia kata teori kuantum ini hanya boleh memerihalkan alam sukatan. Mana ada dua alam lagi yang teori kuantum tak boleh buat. Itu ulasan dia lah. Dan ini saya bisa nak setuju. Sedangkan teori kuantum tu sendiri sebenarnya tidak memerihalkan benda apa-apa pun. Kalau tanya yang saya bincang wacana yang keempat gitu. Jadi nampak macam dia cepat. Tu saya kata pandangan dia tu nak terlampau menyelamatkan diri. Pandangan dia tu, dia ambil satu aliran dalam teori kuantum. Dia kata ini kalau lengkap pun teori ni, kalau lengkap, padahal orang mempertikaikan tak lengkapnya. Teori itu kalau lengkap pun hanya lengkap dalam alam sukatan. Alam yang ahli fizik buat. Apa lagi? Kemudian dia ambil contoh yang terkenal, teorem Bell ini. Dalam buku saya itu ada satu bab saya bincang teori Bell, sebab itu amat penting. Teori Bell ni sebenarnya untuk mematahkan gedangkan Einstein lah. Jadi dia berteori kata memang Einstein itu dibuktikan salah menerusi teorem ini. Bunyi teorem tu hebat lah. Tapi nak dapat teorem tu kena andaikan tafsiran Copenhagen tu betul. Jadi bolak-balik. Jadi itu yang dia tak berapa, saya anggap tak berapa kritis. Okey, yang lain-lain tu mungkin lebih kurang taraf macam tu. Mana dia ambil teori kuantum, misalnya yang besar tu, teori deguman besar, mengejutkan saya juga. Sebab saya kata ni saya senas aku dengan teori deguman, sebab tak ada komen dia. Tapi selepas artikel dia yang lain dia ada komen. Mungkin dia buat silap kat situ. Smith tu kata teori deguman besar ini walaupun betul, itu yang susah. Kalau betul pun dia kata dia tak boleh digunakan untuk mencari asalnya alam ini. Teori deguman besar itu tak boleh mencari, ambil masa sama kosong, itulah asal mula alam semesta ini. Dia berujar T sama kosong tu bukan peristiwa
asal mula, tapi mula-mula tak ada peristiwa. Dia punya hujah. Jadi tak ada hubungan dengan masa. Masa tu dalam proses untuk mencari masa tu, masa dalam tu. Jadi tak akan jumpa. Orang kata di mana masa dah ada satu tempat masa, kita pergi cari. Balik daripada sekarang, balik ke belakang. Lama kelamaan kita jumpa masa. Itu andaian kebanyakan ahli fizik. Cara nak mencari bila masa mula-mulanya. Pergi ke belakang sampai T sama dengan kosong. Itu mula masa. Tapi dia kata sebenarnya masa dalam lama kelamaan itu juga tak jumpa. Tak ada sebenarnya di sana. Tak boleh jumpa. Itu hujah falsafah dia lah. Masa kat tempat lain lah maksudnya. Dan dia nak mengukuhkan itu, dia petik teori Hawking yang saya bincang dalam wacana yang lepas. Teori Hawking satu masa dulu, masa dia buat PhD dulu dengan Penrose, dia membuktikan tidak ada dia tak boleh kata T sama kosong, sebab masa tu bersekali dengan ruang. Jadi dia tak ada dari segi gambar rajahnya, dia tak tajam. Dia tak boleh kata ini mula-mula. Sekali macam atas permukaan. Manifold dalam teori kenisbian ini tidak ada tempat tajam lah. Kalau ada tempat tajam, ini kita kata mula lah. Boleh kita kata mula lah. Tapi kalau alam ni misalnya macam sfera, mana mula dia? Ajak berjanji boleh lah. Usahakan janji Mekah mula. Itu ajak orang berjanji lain. Tapi fikir-fikir belum tentu itu mulanya kan. Mula di permukaan bumi ini di mana? Masa mula-mula jadi bumi ini mulanya di mana? Tak boleh tunjuk. Itu hujah. Tapi itu Hawking menggunakan itu untuk membuat teori dia. Macam mana masa ni supaya dia jadi macam tu. Jadi dia dapat idea daripada formulasi mekanik kuantum Feynman yang mengandaikan masa ini nombor khayal. Dia pun komplekskan. Masa tu berkhayalnya kompleks. Jadi dia dapat manifold yang tak ada tempat tajam tadi lah. Jadi macam sfera. Jadi dia kata alam semesta ni boleh dibayangkan macam sfera dalam matra 4. Yang kita dah cakap ni sfera dalam matra 2, matra 3 kan. Jadi tak boleh bayang lah. Tapi ahli matematik boleh bayangkan. Setengah je lah sebahagiannya. Terutama orang yang bekerja dalam bidang geometri kebezaan itu, dia boleh bayangkan satah dalam matra 4. Dia bayangkan, dia buang satu, bayang sisi, bayang sekali lipat. Saya hanya bayangkan persamaan saja. Kan? Kalau sfera dalam matra 3, ya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan A. Itu sfera dalam matra 3. Matra 4 tambah satu lagi je. Kalau dia buang satu plane tu, kita boleh bayangkan satu sisi. Dia 4 sisi kan. Itu boleh kan. 4 sekali tak. Jadi hebatnya orang macam dia ni, dia dapat gunakan fakta. Tapi dia dah lupa. Dia buat ni tahun berapa? Baru lah. Okey, boleh maaf lah. Tahun 97. Tapi dah 10 tahun. Lebih. 10 tahun. Teorem Hawking yang mengatakan alam semesta ni macam sfera dalam matra 4 tu tahun 87. Sekarang dia sendiri berkata itu teorem saya itu salah. Sebab banyak dapat bangkangan. Okey lah, saya slender lah, bukan teorem itu salah. Jadi itu ceritanya. Orang nak buat industri dah dengan dia. Okey, tahun 98 Nas menulis lagi.
Ini saya jumpa benda-benda yang ada hubungan dengan teori itu. Ini pun tak ada apa, cuma dia menceritakan dari segi senas min al-ad, daripada tiada apa-apa. Daripada tiada apa-apa. Jadi martabat 7 tu, yang titik tu kena cari ada benda ke tidak. Kena baca maksud dia. Dia alam semesta mengikut martabat 7 tu mula dengan titik. Titik tu ada saiz ke tidak? Saya tak baca. Kena baca tesis tu lah. Kena baca tesis tu. Kalau dia kata ada benda dalam tu bertentangan dengan aksiom ini, dia mesti bermula dengan minal ad, atau setengah orang kata la syai' pun. Tesis tu kata, saya dah baca tu. Dia kata itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini pandangan ahli sufi. Dia kata, dia lain. Berpandangan. Ya. Sebenarnya Tuhan mencipta benda daripada ada kepada ada. Dia mengubah benda. Ahli sufi pandangan dia. Okey. Kemudian yang terakhir Nas ini question of cosmogenesis. Istilah ni pun saya cari dalam kamus, tak jumpa, tak ada genesis. Yang ada kosmogoni. Kosmogenesis ada perkataan? Adalah tapi tak popular lah. Kalau tidak dia tak guna, tak popular. Tapi mungkin lebih baik genesis daripada goni. Sebab dia guna genesis. Kalau yang buku-buku fizik semua dia kata kosmogoni. Maksudnya asal usul. Asal usul. Ini genesis dia yang terbit genetik apa semua tu. Asal usul. Jadi ini semacam dia nak mengulangi apa yang dia buat dah tahun 98 bila ada kesilapan. Macam tu kita kata bila saya baca. Masa dia mengupas buku Smith tu, agak tergesa-gesa agaknya. Dia dalam ni dia cuba perbetulkan agaknya. Misalnya tentang TDB tu, dia cuba menunjukkan dia tak berapa percaya lah. Tentang apa? Teori deguman besar. Dia tak berapa percaya. Tapi yang lain-lain dia perkukuhkan seperti Smith lah. Okey, itu sains Islam lah. Pengislaman ilmu dia dimulai oleh kalau tanya Wan Syed Hussein Nas, Syed Muhammad Nagib lah. Kalau tanya kumpulan lain lagi, Faruqi yang mula-mula menyeru supaya adanya Islamization of knowledge. Syed Nagib memang tahun 68 lagi dah guna istilah tu, tapi bukan ilmu, bukan sains, kebudayaan. Bagaimana orang Melayu mengislamkan diri dia daripada Buddha dan Hindu. Jadi di alam Melayu ni dulunya kebudayaan agama lain, kemudian berlaku proses Islamization, bukan knowledge, tak ada knowledge, Islamization. Jadi itu ditafsirkan istilah itu mula-mula daripada dia. Tapi yang penting di sini saya nak cari ada tak dia merujuk kepada teori kuantum. Kalau kita bincang atau sekurang-kurangnya teori Einstein, kerana ada hubungan, semakin ada hubungan intim antara teori Einstein dengan teori kuantum ini. Jadi dapat saya dapati memang tak ada lah. Tak ada. Sebab kumpulan ini semuanya latar belakangnya memang orang sastra. Kalau saya Nagib tesis dia berkenaan dengan Islam kan, Sufi, berkenaan Sufi. Berkenaan gerakan Sufi di negara Asia. Dan lepas tu dia mengkaji Hamzah Fansuri untuk PhD dia kan, Hamzah Fansuri. Sejauh mana ajaran kesufian Hamzah Fansuri, falsafah dia macam mana. Jadi memang jauh tapi falsafah tu boleh jadi falsafah sains. Jadi itu yang dia tahun 80-an, pertengahan 80-an, saya Nagib menulis berkenaan falsafah sains.
Dia cuma mengorientasikan semula benda-benda yang dia buat dulu kepada sains. Tapi tidak ada merujuk kepada itu dalam tapi yang Gusem ni dalam buku tu menceritakan Triple IT itu ialah badan yang ditubuhkan oleh Maruki tahun 82 tu. Tahun 87 baru ada kesedaran bahawa sebenarnya kita patut pergi kepada bidang sains juga, pengislaman ini, bukan dalam bidang kemanusiaan saja. Jadi dia mencerita dalam tu juga baru kepada saya. Sebab itu saya cari-cari dulu tak jumpa, rupanya di kalangan sarjana di barat sana, non-muslim memang di negara Arab dan juga di Amerika sudah ada wacana di kalangan sarjana sana tentang patut tak kita mengislamkan sains, dan konsensusnya tak patut. Sains dah betul semua dah. Sampai tahun 87. Memang itu yang Al-Faruqi tulis dalam buku dia. This technical nanti dulu. Jadi bermakna orang Melayu adalah orang yang pertama yang menyedari perlunya mengislamkan sains. Itu menerusi asasi. Asasi ditubuhkan tahun 78. Daripada awal lagi Osman Bakar dengan Tengku Azman, seorang jurutera yang terdidik, banyak membaca buku-buku falsafah teknologi. Jadi dia tahun 78 sudah menyedari bahawa ada banyak nilai yang tak semestinya cocok dengan Islam. Nilai yang dibawa oleh teknologi, nilai yang ada dalam sains. Jadi dia tubuh Akademi Sains Islam Malaysia. Ahli-ahli dia, ahli sains dengan ahli teknologi. Tapi 78 sampai 87 tu tak ada hasil apa, cuma berdakwah. Macam berdakwah, bagi ceramah sana sini. Osman Bakar suka pergi sekolah. Yang saya kata buang masa sekolah. Dia mungkin ramai pergi hadir, tapi lepas tu tak ada apa. Dia nak menumpu pada SPM lah, TV lah. Jadi saya kata lebih baik tumpu kat universiti. Jadi dia berubah sikit. Tapi dalam peringkat awal memang dekat sekolah-sekolah. Tapi hujah dia ialah betul juga. Maknanya inilah bakal yang akan mewarnai ilmu sains. Kalau yang dah kat universiti dah terlambat dah. Hujah dia lah. Dah apa, dia kata keras lah, tak mahu berubah. Dah apa, nak kudis dah. Tak berubah. Selesa. Masalahnya kat sekolah, yalah dia bukan bagi teknikal, bagi retorik tentang Islam dan sains. Tajuk dia semua Islam dan sains. Campurlah bukil ke tak bukil tak kira. Jadi tahun 87 barulah ada seminar tentang perlunya sains teknologi. Yang menariknya, kerana dalam buku Gusem itu menyatakan ada sebuah paper oleh Taha Jabir. Taha Jabir ni sekarang jadi presiden di Triple IT. Dah dua lain. Abu Sulaiman masa dia jadi presiden sekejap bagi kat Taha. Dia jadi UIA. Takut dia ambil balik, tak tahu lah. Ambil balik. Taha Jabir ni seorang PhD dalam syariah. Pakar rujuk dalam hukum-hukum syariah. Jadi apa ni, Anwar Ibrahim apa-apa rujuk dia lah. Dululah. Sebab mudah jumpa. Dan dia memang terkenal sebagai ahli fiqh yang hebat lah.
Dia mengatakan apa saya dah catat di situ. Dia kata hujah dia kenapa kita patut mengislamkan sains ini. Dia guna teori kuantum, teori sukatan kuantum. Siapa bagi tahu dia tak tahu. Dia kata fizik kini menunjukkan pencerap ada pengaruh besar dalam penyukatan. Jadi bagus juga. Jadi kalau saya sukat tak sama dengan orang lain sukat, dengan perasaan yang lain sebagai semua fungsi gelombang yang lain. Jadi itu satu hujah yang bagus. Satu lagi kumpulan yang klaim dia bergiat dalam sains Islam, saya nak lihat ada tak dia merujuk teori kuantum ni, ialah yang menamakan diri kumpulan mereka ni Ijmali. Ijmali ini makna daripada Jamal, indah. Ijmali ini maknanya orang-orang yang cintakan kepada keindahan. Jadi ketua dia Saudin Sardar. Menawar Anis ni siapa tak kenal di Malaysia ini. Menawar Anis ni tak kenal. Kenal. Tapi kenal menerusi lain, kan? Bukan menerusi ilmu. Senyum. Kenal menerusi hubungan dengan Anwar Ibrahim, yang didakwa Anwar Ibrahim telah, apa istilah dia, dan memang jatuh hukum dia. Betul Anwar Ibrahim merogol dia. Dia pun cabut lagi, balik ke Amerika. Dia memang American awal lagi. Dan daripada tahun 98 sampai 2000 ini cerita dari Sembaka. Dia selalu jumpa Sembaka kat sana kan. Dia kata dia dah jadi sebut saja Malaysia dia akan meraung. Tahan lama. Sebut saja Malaysia dia akan meraung dalam bas ke mana-mana. Dia dah begitu, perasaan dia dah pusat. Tapi mungkin sekarang katanya okey kan. Dan mungkin saya nampak ada tulisan dia. So, dia dah menulis balik. Jadi seorang PhD dalam apa istilah dia, sains hayat lah, tapi ada bidang khusus dalam sains hayat yang ada hubungan dengan kemanusiaan, yang apa, kebudayaan. Apa istilah dia. Baik, jadi buku-buku kumpulan ini memang amat laris satu masa dulu, zaman kata-kata tu, zaman keagungan Anwar Ibrahim di Malaysia dulu. Siapa yang dekat dengan dia akan dapat sesuatu. Macam Sardar ni, buku-buku dia paling banyak diterjemah kepada bahasa Melayu Malaysia atau Indonesia. Kalah buku. Satunya dia ni banyak buku. Sardar ni banyak buku. Dia memang penulis yang prolific. Banyak benda. Jadi buku dia yang saya senaraikan, sekurang-kurangnya ada 10 buah buku dia yang dah diterjemah kepada bahasa Melayu. Kalah semua kumpulan lain ni. Dan dia ni memang anti semua yang lain. Dia saja yang betul. Prof, bukankah yang buku nombor 7 tu, ulangan kepada nombor 1, tajuk sama-sama. Pustaka Bandung nombor 7 sama. Oh ya. Ulangan Sama-sama. sama. Masa tadi sama. Jadi mana ada 9 lah. 9 lah. Terima kasih. Kenapa jadi 2 kali? Pustaka Bandung 9. Saya rasa buku dia yang apa tu elok diwacanakan, Prof. Information and the Muslim World nombor 6. Elok jawab. Sekarang ni ICT punya tu kan. Dia dah buat, daripada saya memberi pandangan yang agak baik pada tahun tu, tahun 88 tu.
Tapi kalau nak tahu pendirian Ijmali tentang sains Islam ni, di antara 9 ni, nombor 4 tu yang ada. Nombor 4 tu ada apa dia sains Islam pada dia lah. Yang lain tu memang umum tentang kelemahan Muslim. Kelemahan Muslim. Jadi tak ada karya dia yang merujuk kepada TE atau TQ, melainkan ada satu yang saya catat di situ, yang mana? Dalam tahun 89. yang tahun 95 tu agak baru sangat. Itu pun umum, secara umum. Maknanya saya ambil tu kerana itulah sains Islam pada dia lah, pada kumpulan ini. Itu pandangan yang lebih padat lagi. Apa makna sains Islam? Maknanya buang semua yang barat ni, buat yang baru sama sekali. Macam mana nak buang tu? Nak mula dengan apa? Sedangkan yang lain-lain ni semua mula dengan barat dulu. Kemudian fahami betul-betul tentang yang barat ni. Sama ada Nas ke, Faruqi ke, Said Naqib ke. Memang itu. Fahami betul-betul yang ilmu sekarang ni. Tapi dengan pergi kepada tamadun Islam, ada tak benda-benda tu? Kalau tak ada, terpaksa guna sepenuhnya lah pemikiran baru kita tentang kelemahan-kelemahan teori itu, mengikut ajaran Islam. Kalau ada, tengok di mana tempat penyimpangannya, dan teruskan sehingga sampai seperti yang Sardani nak. Okey, tapi yang tahun 89 itu ada dirujuk kepada TQ dari segi falsafahnya. Kenapa kita patut buang ilmu barat ni? Satu daripada contoh dia begini, kerana ilmu barat ini, sains moden ini mengandungi kaedah. Itu saya guna istilah yang dalam Winston, violent ni apa dalam bahasa Melayu? Violent. Kekerasan. Kekasaran. Kekerasan. Ganas lain. Kekerasan. Tapi saya jumpa perkataan Winston, bagas. Dia kata daripada bahasa Perak. Siapa dari Perak tadi? Balik tanya orang tua Perak, bagas ni apa? Mungkin yang pukul, yang selalu pukul orang. Violent lah. Yang ganas. Ganas tu terror, teruk sangat. Jadi kaedah bagas ini, apa dia kaedah bagas dalam sains moden ni? Dia bagi contoh dalam teori kuantum. Bukan, itu yang dalam sains hayat memang dah lama dah ada bagi. Itu yang ni haiwan-haiwan, apa penganiayaan pada haiwan, itu dalam sains hayat. Dalam sains fizik ini kaedahnya violent dan tanpa moral. Jadi rupanya contoh dia ialah fizik teori. Kerana dalam tu banyak uji kaji yang tujuannya untuk membina senjata-senjata, membunuh orang semua ni kan. Itu fahaman dia lah. Fahaman dia. Mana dia salah baca. Salah baca. Takkan semua orang yang terlibat, takkan Syahidan fikir macam tu. Syahidan buat benda ni dulu masa PhD dia. Sekarang dia tinggal lah. Masa PhD dia dulu, dia buat uji kaji dalam pemecut. Dia tak, saya rasa dia tak fikir pun tujuan nak kaji macam mana nak buat bom yang lebih hebat daripada sekarang atau apa-apa kan. Jadi itu kumpulan ni, dia mempermudahkan benda. Dia ambil contoh, kemudian dia korelasi-korelasikan. Oh, ini dia besar. Tak nak bagi alasan. Buang kan.
Ijmalis ni ada menerbitkan makalah dia. Dulu saya pelanggan makalah ni. Sedap baca. Tapi semuanya western bashing. Mensainkan semualah. Sains dari segi yang asal mana sains ya. Sains barat. Itu Gorsani pendirian. Tapi buku-buku dia amat laku di Indonesia terutamanya. Banyak terjemah di Indonesia. Ramai yang belajar. Oh, mungkin ya. Kat sini tak ada terjemah buku dia. Indonesia. Okey, sekarang kita pergi kepada satu kegiatan pengislaman dalam tanda kutip, memang pengislaman yang amat-amat popular di kalangan Muslim. Bukan saja di negara kita, tapi Muslim. Ini saya tumpukan kepada kawasan bukan alam Pasca Bima ini. Ini hampir kebanyakan melainkan Harun Yahya, ada beberapa saya dapat daripada buku Buisam itu. Saya dapat misalnya buku itu memberi bukelis yang kita belum pernah dengar. Tapi rupanya banyak penerbitan saya. Tapi dalam bahasa Arab. Sama ada bahasa Arab atau bahasa Perancis. Jadi nasib baiklah kita tak boleh baca. Tapi sudah boleh diterjemahkan. Mungkin boleh diterjemahkan. Boleh diterjemahkan bahasa Melayu. Jadi yang juga berita pada saya ialah tentang World Muslim League ini. World Muslim League ini hebat ni, besar, melibatkan negara-negara Islam. Duit banyak. Dia membuat Commission for Scientific Miracle of the Quran and Sunnah. Mana dia memberi duit seberapa banyak kepada Suruhanjaya ini untuk membuat seminar tahunan membicarakan bagaimana betulnya segala teori sains sekarang ni menggunakan Quran dan hadis. Jadi banyak buku dia mengikut dia terbitkan. Tapi saya tak pernah jumpa satu pun mengikut Gosem ni, dah banyak penerbitan dia. Dan sampai itu mengeluarkan hadiah semacam hadiah Nobel. Itu saya kata tak lama Harun Yahya akan dapat. Sekarang baru pertama mendapatnya oleh Al-Naga. Ini pun saya tak pernah baca karya dia. Al-Naga ni seorang profesor geologi lulusan University of Wales, PhD, tapi sekarang dah pension. Dia anak murid dia Zaidi Hasan. Oh, yang Hasan yang saya lupa. Dia anak murid. So Zaidi bukit lah. Dia kata kalau apa yang Al-Naga cakap, dia geologi bidang yang sama. Zaidi Hasan tu masters dalam bidang geologi. Jadi dia ni banyak menulis dalam bahasa Arab. Dan banyak menyentuh tentang teori sains moden, termasuklah juga TQ dan TE ni. Tapi banyak menjurus kepada teori deguman besar lah. Baik, yang terkenal juga di Malaysia ialah Harun Yahya. Saya masuk bawah di luar Pasca Bima. Dia Turki, asas dia Turki. Memang banyak sekali tulisannya yang menyentuh tentang TE atau TQ ini. Ada dalam 2 buah buku ini yang saya senarai di situ, yang setakat ini yang saya tahu. Satu ni, Timelessness dengan Reality of Fate ini. Dia terjemah kepada keabadian masa dan hakikat takdir. Itu ada sentuh tentang teori deguman besar. Dia ni lebih terkenal, paling masyhur dia ni kerana tulisannya tentang teori Darwin, teori menolak teori evolusi ini, dengan hujah-hujah yang agak kukuh. Dia kumpul banyak benda. Bukan dia buat, kan dia mengumpulkan hasil hujah-hujah orang lain sebagainya.
buat filem daripadanya dan sebagainya. Bagus dia punya sumbangan dunia lah dia, di segi itu. Tapi pada masa yang sama begitu kuat menyokong teori denguman besar. Sedangkan teori denguman besar ini sebenarnya ialah teori evolusi. Subjek lain tak faham. Jadi saya tak dapat merekonsiliasikan macam mana dia boleh. Sedangkan jelas orang-orang yang membina teori ini pun kata memang sampai kepada 5 bilion tahun itu memang evolusi jasmani. Tak ada ameba, belum ada, sel-sel belum ada. Jadi tahun ke 5 bilion, 6 bilion, sekarang dia kata lebih kurang 13, maknanya kalau 5, 8 bilion yang lepas adanya sel yang keluar tu daripada ameba yang pertama. Lepas tu baru teori. Maknanya alam semesta ni dah seperti sekarang dalam 8 bilion yang lepas. Teori itulah. Jadi teori evolusi, macam mana kita nak itu kan menyamakan, membezakan benda itu. Yang keduanya, Harun Yahya juga menyentuh tentang masa. Masa ni pada dia sama seperti, mungkin dia baca apa tu Iqbal kan. Dan Iqbal kata masa ni dari segi Islam ialah takdir. Tapi dia tak jelaskan terperinci. Rumi tak? Iqbal pun Amir Rumi. Tapi dia ni dia pergi lebih jauh sikit. Dia kata masa ni oleh kerana takdir, sebenarnya pada Tuhan hanya satu titik. Maknanya dulu, sekarang, akan datang. Pada Tuhan satu titik. Betul, dia maknanya dia dah tahu semua dah, tak perlu dah. Tak perlu ada selang ke apa ke. Ada dalam pengetahuan dia semua dah. Jadi dia kata, yang cepat dia kata ini sama dengan dalam teori Einstein. Itu dia nak membukilkan dengan cepat dia. Cepat dia. Lepas tu itulah, ini sama dengan teori Einstein. Sebab teori Einstein, masa ni boleh dipendekkan, akhirnya boleh jadi tak bergerak, kosong. Sebenarnya tak ada, belum jumpa tu yang kosong. Itu satu hal. Sebenarnya dalam teori Einstein, seperti saya sebut dalam urusan ini, masanya hilang, masanya tak ada. Sebab dia dah bercampur dengan ruang. Jadi masa tidak boleh menjadi sukatan untuk kita yang kita buat sekarang. Itulah yang menimbulkan buku-buku mengatakan masa ni hanya ilusi. Sebenarnya tak ada. Semua itu daripada teori Einstein. Jadi dalam wacana saya lepas juga, ahli sains Smalling, kumpulan Smalling di dan Penrose mengatakan itulah yang salahnya teori Einstein. Kena baiki. Masa hilang. Masa hilang. Kena baiki yang ni. Okey, jadi Harun Yahya apa lagi? Yang menarik juga ada satu lagi yang buku saya tengok, ini pun diterjemah, tapi saya tak cakap situ. Baru diterjemah yang ni. Allah is known through reason. Dalam buku ni dia yang menyakitkan saya, dia menggunakan teori atom sebelum mekanik kuantum. Dia menulis tahun 2000. Teori atom zaman Rutherford untuk menegakkan Islam. Apa-apa jumpa je. Apa-apa dia jumpa. Yang menakjubkan dia. Pokoknya yang menakjubkan dia. Jumpa, menakjubkan. Dan saya sengaja senarai sebab sebenarnya tujuan untuk saya sendiri untuk mencari buku ini.
buku-buku yang ditulis oleh Bukhelis atau Ijazis ini, yang saya belum pernah dengar pun, sebab tapi rupanya kebanyakannya bahasa Arab atau Perancis, tapi mungkin ada dah terjemah. Tak ada yang dalam bahasa Melayu yang saya kenal orangnya, mengejutkan saya. Pasal dia dulu di Universiti Melayu. Saya Husaini Waqar. Saya Waqar Ahmad Husaini ni seorang Pakistan. Dia ni seorang jurutera, bekerja di Universiti Melayu tahun 90-an. Dan memang minat dalam pengislaman ini. Masa tu bukan Bukhel. Tiba-tiba keluar buku ni. Bukan bidang dia. Man in the Universe and in Science. Wah, ini datanglah cerita-cerita deguman besar apa semua ni, semua sesuai dengan Islam dalam ni. Kerana dia rasa ini boleh menaikkan lagi sains Islam. Dulu tak cakap pasal tak. Dulu jurutera aja, kejuruteraan, isu kejuruteraan. Jadi saya kata secara amnya Muslim jenis Bukhelis dan Ijazis ini, Ijaz ni datang daripada mukjizat. Yang bukan datang, menerbitkan istilah mukjizat tu, Ijaz. Ijazis ni orang yang nak mengkeramatkan sesuatu sains menggunakan Quran dan hadis. Saya kata menegakkan kebenaran Islamnya tu ialah kebenaran Muslim tu, kebenaran Islam lah, menerusi sains yang salah. Pada amnya boleh kata macam tu. Atau dianggap benar atau tidak diketahui salahnya. Pada dia lah, dia tak tahu. Dia masalah dia tu, dia walaupun sains tu salah tapi dipopularkan betul. Orang baca yang dipopularkan. Iyalah, yang popular. Salah. Jadi yang lain-lain itu pun jenis macam itu saya tak nak pergi, muka saudara boleh baca. Saya nak pergi kepada muka surat 10 yang saya anggap penilaian TQ yang agak kritis. Yang lain itu semua Bukhelis mudah dan tak mendatangkan apa-apa kepada ilmu tu. Tak memberi kesan apa-apa kepada ilmu. Tapi yang ini agak kritis. Nombor satu yang citik ni sebenarnya Muslim. Saya pun baru tahu menerusi Gus Hussein Nas. Sealiran dengan Nas saya jaga di situ. Jadi ada buku dia tahun baru ni 2007, saya belum baca ini, saya dapat daripada Gusong. Yang saya kata agak kritis tu kerana dia berpendapat kosmologi barat ni perlu ditapis menerusi kebudayaan sendiri. Yang memang kita dah buat lah ni. Dengan menekankan betapanya goal Muslim dan tradisi intelektual lainnya mengiktiraf mengiktiraf peranan mitos yang kita dah bincang. Mitos tu penting. Jangan anggap mitos ni kita mundur, sebab semua sains barat tu asal daripada mitos. Tapi sains Islam pun jadi dibaiki ke apa, mana ada idea dari situ. Idea. Bukan kita mana mitos memang itu betulnya. Idea dari situ. Mengiktiraf peranan mitos yang wajar di dalam kefahaman manusia, dan jika perlu membongkar kembali wacana mitos. Mana kena buat satu wacana mitos Melayu. Banyaklah wacana mitos. Habis semua kembali kepada ketuanan Melayu. Itu perkasa, itu tak nak itu. Ini mitos. Kita kena lahirkan pakar mitos baru. Mitos tentang kosmologi. Jadi kita kena pergi kepada martabat 7 itu. yang bagi setengah ahli syariah kata itu ajaran sesat. Itu bukan nak mengiyakan benda itu, nak faham Itu mitos itu. Faham mitos
Okey, jadi saya anggap itu satu yang berani berbanding dengan Bukhalis tadi. Dan beliau memberi contoh Ibnu Arabi memerihalkan mitos dan ta'akulan. Ta'akulan ini rasional sebagai dua mata persepsi kenyataan manusia. Maknanya persepsi kita ni, satunya dasar pada mitos, satu yang memang kita lihat sendirilah. Jadi dua mata. Kemudian yang lain, satu lagi Abu Hamzah, kenapa saya kata agak kritis. Dia kata metafizik sentiasa berketentuan. TQ adalah teori sementara sahaja. Sebab TQ ni semuanya tak berketentuan. Pada dia metafizik itu pasti. Pada dia. Jadi tak mungkin TQ ni betul. Kena buat sesuatu. Ini aliran pemikiran Einstein sebenarnya. Einstein dan kumpulan dia tak percaya pada teori kuantum sebab Tuhan bermain dadu. Jadi pada pasti tidak bermain dadu. Iyalah, tapi apa itu jawab tu? Bo kata jangan mengajar Tuhan macam mana nak main dadu. Salah dia kata Einstein jangan menyuruh Tuhan macam mana patut Tuhan buat. Ya. Dalam bahasa Inggeris lagi senang. Lagi lah saya rasa ini Hamzah ni pun mungkin terinspirasi dari situlah. Sebab ada tokoh-tokoh besar dalam bidang sains moden ini yang percaya kepada berketentuan, model berketentuan, bukannya tak pasti macam dalam teori kuantum. Okey. Gusum sendiri macam mana? Gusum sendiri dia kata tak adalah. Itu terjemahan saya. Kata-kata dia, beliau hanya menemui serbat ni, terimaan saya pada koktail. Serbat ni campuran banyak benda. Serbat. Air serbat. Yang ada unsur-unsur sufi, dimasukkan sufi dalam tu. Dia kata itu dia tafsiran Islam sekarang ni terhadap quantum mechanics. Dia mengkritik hebat Bukharisme. Bagus sebab dia sealiran dengan saya. Dan saya sealiran dengan, bukan saya, dengan Asasi. Saya masih ingat dulu bila Bukhail timbul ini, saya pun ikut terpesona masa tu. Tahun 70 sampai di sini tahun 70-an lah. Bukhail buat tahun 67 gitu. Habib bawa. Habib bawa. Habib menjaja dia kata. Tapi ni apa, Tengku Azman mengatakan kita tak boleh guna ini gitu dia. Kita tak boleh subscribe ni pendekatan sains macam ni. Hujah dia senang aja, betul lah. Dia kata sains biasa berubah. Tahu sains kita yang berubah. Tapi saya rasa dia berfikiran waras lah. Tapi Asasi baik dengan Habib. Bila Bukhail datang, memang Asasi bawa dia juga bagi ceramah. Saya sendiri pun jadi chairman satu. dia membentangkan. Dan yang anehnya bila habis dia, saya kata ada apa-apa soalan? Berhenti je. Ada seorang tanya, adakah Ayu Muslim? Dia tanya. Itu soalan dia. Soalan UIA. UIA satu je. Dia tanya Ayu Muslim. Kalau Muslim bagus. Kalau Muslim bagus, terima teori ni agak je lah. Dia kata not yet. Jadi nampak apa, kecewa lah. Dia bukan Islam. Dia nak dia tu jawab dia agak Muslim. Selesai. Okey, apa lagi, dia walaupun dia marah pada Bukhailism, tapi bila datang kepada buku dia tu, sebenarnya saya berasa bila saya habis baca, memang dia nak menegakkan teori evolusi. Dia nak mengentam Bukhailism, kemudian nak menegakkan evolusi dengan hujah-hujah yang satu bab. Kat UK ke base dia?
bukan. Arab. UAE. Mesti mana dah. Tak ada movement dekat Eropah untuk mempertahankan revolusi. Hanya di situ. Kemudian program pengislaman ilmu pada dia yang muka surat 21 tu juga soal remeh, bukan soal pokok. Satu, dia nak supaya kita bekerjasama dengan John Templeton Foundation yang pada dia cukup hebat. John Templeton ni memang berkenaan dengan sains. Dia panggil tokoh-tokoh Saya agama. baca ni sejak bila John Templeton University ni Dia bukan universiti, foundation foundation. ni bekerja sama dengan Muslim. Banyak projek dia buat. Dia panggil tokoh-tokoh untuk memberi tafsiran tentang sains, penemuan sains. Muslim. Muslim lah. Ya. Kristian sendiri kan banyak. Iyalah. Yang Muslim. Tak tahulah apa sebenarnya yayasan ini, foundation ini, dia punya matlamatnya apa. Tapi saya rasa dia walaupun dia panggil Muslim, sebenarnya dia nak menonjolkan atheism tu lebih baik lah. Sebab bila dia panggil agama semua ni masing-masing cakap lain-lain. Pasti. Pasti. Biasa dia panggil Hinduism, Buddhism, kemudian dia panggil aliran Islam, sama ada Syiah atau apa yang terkenal kaya tu, aliran Syiah yang satu lagi, Ismaili. Dia panggil itu aja. Saya tengok wakil Muslim Scholar Ismaili. Jadi tidak mewakili Muslim yang dominan. Servis Nas tak pernah disebut, tak pernah dijemput. Jadi ada benda lah dia buat tu. Dan saya rasa dia ni juga terpesona dengan sokongan yayasan ini kepada satu kumpulan menerbitkan kajian di Perancis itu. Saya catat itu ada 12 orang sarjana Muslim yang di Perancis, dari Perancis, Kanada, dipilih oleh yayasan ini, bagi duit kaji berkenaan dengan benda apa saya tulis kat situ. Kajian berjudul antara lainnya penyatuan prinsip Islam dengan fizik moden. Kami terlampau umum macam ni, dia akan jadi bukhidism lah. Sama ada menyokong teori ini atau tak mungkin menerbitkan hasil yang menyebabkan wah Muslim ada teori baru. Tak mungkin, tajuk yang terlampau am macam ni. Apa lagi? Islam, mekanik kuantum dan tabi'i hakikat. Jadi seronok gitu je lah. Hasilnya takkan menerbitkan satu teori baru ke apa tu. Adalah 6 orang fizikawan dalam tu, dia kata. Daripada 12, mana separuhnya fizikawan. Seorang matematikawan, seorang ahli sosiologi, 2 orang ahli falsafah dan 2 orang pakar sufisme untuk bincang menyelesaikan masalah. Jadi dia terpesona dengan ini. Dia kata patut kita buat benda macam ni yang foundation ni dibelanjakan. Itu program dia. Satu daripada program dia. Yang lain tu ialah cara umum, benda-benda umum yang macam tu juga. Tapi Islam dan had ilmu tu mungkin agak baik. Had ilmu Mana dia? Islam dan had ilmu, Buddha. Tapi Buddha. Ini agaknya 6 orang, seorang ahli matematik tu baru baca Buddha. Aku tak faham. Baca popular. Okey, dan yang ekstrimnya ialah kumpulan yang bercakap, dia kata Abdul Salam pun macam ni, iaitu menganggap bahawa zaman sains Islamnya sudah berakhir, sudah habis dan disambung oleh sains moden. Jadi tak ada salahnya. Daripada zaman Islam, Kebenaran berada pada sana. orang Islam tak masuk sajalah, tapi tak berubah. Kalau Islam masuk pun macam tu juga, macam yang ada sekarang, sebab disambung oleh pelbagai bangsa dalam dunia ini. Sains moden, menerbitkan sains moden. Jadi sains Islam ni rubbish lah.
Jadi itu juru cakapnya yang paling hebat, terkenal, diterjemah dalam banyak bahasa di negara Islam ialah Hood Boy. Hood Boy ini bidang dia memang fizik teori, PhD di bawah Abdul Salam. Menulis buku Islam and Science 1991. Dan dalam bahasa Melayu pun ada terjemah, Indonesia pun ada, Melayu Malaysia, kemudian Turki, semualah negara Islam yang berhujah bahawa pengislaman ilmu ini memang tak berguna lah. Okey, kita pergi kepada kawasan kita yang saya kata pasca Bima. Yang di UM tu saya popularkan Melayonesia, bukan pasca Bima. Jadi kita tengok apa dia nak tahu sikap orang Islam di kawasan ini, tengok buku-buku terjemahan dia lah. Buku-buku terjemahan pilihan orang-orang bijak pandai di kawasan ini. Jadi buku Nas baru diterjemahkan tahun 92. Walaupun buku ini sebenarnya di terbitan pertamanya tahun 64. Maknanya kita ketinggalan 30 tahun. Al-Atas yang saya anggap ada merujuk kepada sains ini, bukannya TQ satu saja dalam Islam and secularism, itu pun tafsiran juga, sebab dia kata masalah Muslim ialah masalah membuang sekularisme dalam ilmu kontemporer. Itu dia pengislaman ilmu. Ilmu-ilmu barat ini penuh dengan sekularisme. Jadi tugas Muslim ialah menapis dan membuang, menyahkan yang sekularisme ini. Mungkin kalau terlalu banyak, mungkin buang semua. Kalau tidak, diganti dengan nilai-nilai Islam. Jadi kita tafsirkan ilmu moden termasuk sains lah. Dalam buku tu tak ada sebut fizik ke kimia ke macam ni, tak ada. Dia cakap secara umum macam tu. Tapi tahun 89 tu buku dia tu Islam dan falsafah sains tu memang dituju kepada bidang sains kejismanian ini, sains fizik. Faruqi tadi kita dah sebut. Golshani ini semua dari Indonesia, tapi sampai di sini. Sardar tadi memang ada 10 dan bukan 9. Sardar paling hebat. Jadi kita dah tahu apa dia status ilmu tindak balas orang Islam terhadap TQ dasar pada terjemahan itu sikit sebanyak. Karya penentang pengislaman ilmu memang diterjemah, saya dah sebut tadi. Hood Boy ini bila diterjemah tahun Indonesia tahun 96, Kuala Lumpur 92. Awal lagi ke? Tak, yang 92 Kuala Lumpur diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Pasal dulu diterbitkan di seberang laut, sekarang nak semarakkan lagi, terbit di Kuala Lumpur. Lancar di Kuala Lumpur tahun 92. Tapi yang dia bahasa Melayunya yang tahun 96, Al-Mizan. Yang paling banyak lagi sekali Bukhalis. Jadi yang terkenal di sini ialah sekarang ini yang paling laris bukunya ialah Daniel Zainal Abidin. Apa nama buku ini? Saya tak senang sebut ada dalam buku ni. Jadi yang baru, maklumat baru yang saya dapat menarik tu ialah buku Malim Ghazali ni. Buku Malim Ghazali ni setahu saya masa dia terbit dalam bahasa Melayu, dia juga terbit dalam bahasa Inggeris. Ya, bahasa Cina sekali. Besi. Tiba-tiba dia pergi meyakinkan Institut Terjemah Negara terjemahkan buku dia ini. Terbit
Saya baru jumpa, terbit tahun 2010. Judul dia ubah, balikkan. Judul yang asal dalam bahasa Inggeris Understanding Perfection, Profound Truth. Itu tahun 96. Tahun 2006. Sekali dengan yang dalam bahasa Melayu. Yang baru keluar dari situ negara, pilih satu itu. Profound Truth, Understanding Perfection. Aduh. Mungkin internet salah. Jadi saya kata cuba pastikan. Ini saya dapat daripada internet. Kalau pastikan, saya akan cuba sampaikan pada orang-orang yang dekat. Prakata patutnya Prof yang Itu yang dalam bahasa Melayu dulu. tak menunjukkan bahawa lakunya bidang ini dia minta Prof di Malaysia. Prakata dulu. Bukan setakat terbitnya itu, tapi Institut Terbit Negara juga menterjemah sebuah buku. Tengok senarai terjemahan muka surat 13 itu. Ada diterjemah sebuah buku Yusuf. Tak lupa. Al-Abdali. Itu yang Prof tulis. Nampaknya ITN sudah membaca. Kat mana muka surat 13. 13. Al-Abdali. Pokoknya dia memilih sebuah buku dalam bahasa Arab. Muka surat 13 ya. Ni, yalah. Al-Abdali muka surat 13. Saya kata pencipta bukilisme dengan terjemahan karya bukilis. Maknanya kita pilih buku-buku daripada bahasa lain, bukannya tulis di sini dalam bahasa Melayu terus. Yang tadi itu memang ditulis dalam bahasa Melayu terus. Ini terjemahan. Selain daripada buku Harun Yahya, ada sebuah buku yang saya dapat percuma, agak dia nak sindir saya ke apa, tahun 2009, Ensiklopedia Kemukjizatan Sains dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu hadiah masa Hadiah apa? Hadiah masa perbentangan. Prof bentang paper. Kat mana? Kat mana? Ya, ada. Asasi bagi. DBP bagi. DBP. DBP bagi. Kita ingat bagi. Asasi bagi. Jadi, itu satunya hebat. Dia pilih ensiklopedia tu. Sabar lah. Semuanya menggunakan ayat Quran untuk mengiyakan segala macam teori sains. Model yang Institut Terjemahan Negara. Orang suruh terjemah buku-buku agung, dia pergi pilih buku ini terjemah. Ada nama Einstein. Apa buku dia? Sains dari perspektif kitab Samawi. Ini pun daripada bahasa Arab. Nazratul Ilmiah Al-Kutubis Samawiyah. Maknanya sains daripada perspektif kitab Samawi. Maknanya kitab Samawi itu kitab wahyu lah. Saya tak baca lagi ni, tapi mungkin saya rasa daripada Quran pun ada, Bible pun ada. Nah, kedua-dua tujuan nak mengesahkan Yang teori lebih sains. mengisaukan Prof, kalau Yusuf Qaradawi buat fatwa tentang sains Sudah. daripada buku-buku ni. Dia ada bahagian section dia tentang fatwa sains. Dia baca yang ni. Kalau dia ambil daripada maklumat-maklumat benda-benda yang macam ni, ambil lah fatwa. Itu duk mengata pun tak betul. Kemudian yang tidak disebut dalam buku ni yang baru, sebab dia terbitan baru atau saya tak masa saya nulis tak jumpa. Satu sekali buku Arif Kosmo memang Semua pun saya dah siap tulis ni baru dia keluar ni. Pengukuhan akidah menurut Ismail Sains dalam Al-Quran. Kalau type Arif Kosmo dalam internet memang hebat. Type Syahrir susah nak cari nama. Okey, Wardana. Ini saya beli terjumpa yang ni, saya tengok beli-beli ni boleh dibeli di. Bro, Arif kata banyak dah orang masuk dalam Islam. Yalah. Buat buku dia. Ada di sini apa ni?
Unicat. Tak di tempat pasar raya. Syabab Media. Bukan Syabab yang ni, yang lambat-lambat. Oh, yang baru yang bawah tu. Ha. Ya, tapi tu datang berkala. Tapi buku ni baru, terjemahan juga. Yang saya anggap mengandungi kritikan pada TETP dalam tu. Sebab dia ini ekstrim, buku ni ekstrim. Semua teori barat ni semua kafir. Dia beri hukumnya sekali. Siapa yang percaya pada hukum Newton, samalah dengan percaya kepada benda-benda ni zaman apa tu, zaman jahiliah dulu. Jadi berdosa besar. Macam-macam. Jadi daripada satu ekstrim kepada satu ekstrim. Yang menariknya dia kata E sama dengan HF tu, yang pelang tu dia kata Einstein yang buat. Itulah dia kata. Dah tak tahu apa. Kan E sama dengan MC square Einstein. Jadi kalau E sama dengan HF Einstein. Iyalah. Senang dia semua E Einstein yang buat. Kemudian yang terbaru yang saya dapat semasa saya dah cerita yang ni, pergi ke Aceh ni, jumpa dengan Agus Perwanto. Ini memang dari segi peribadinya saya sebut memang bagus. Dia ni aktivis besar Muhammadiyah di Indonesia. Memang cukup rajin dan pidato dia ni ada pidatonya, syarahan dia tu macam pidato lah, sedap didengar walaupun dalam bidang fizik. Dia memang bidang fizik zarah, mekanik kuantum semua dia tahulah. Jadi buku dia yang saya dah sebut itu ayat-ayat semesta ini sebenarnya dia nak curi pasaran. Masa tengah dia tulis ni, masa tu kan ayat-ayat cinta tu kan dia cerita kat saya. Kalau masalah ni ya. Ini novel baru ni. Tapi dia kata tak sehebat itulah dia jualannya. Masa tu ayat-ayat cinta kan hebat. Mengalah buku apa tu, yang khayal Inggeris tu, yang filem tu. Saya tak pernah tengok. Harry Potter. Harry Potter. Kalah Harry Potter di Indonesia. Di Indonesia lah. Harry Potter mahal. Negara Muslim, bukan Indonesia saja. Sebab tak ramai membaca Harry Potter tu. Ya, Harry Potter Inggris. Inggris. Tapi di Indonesia dah ada terjemah Harry Potter. Terjemah lengkap. Okey, mana kita tadi? Perwanto tadi. Jadi saya dah sebut lagi tu banyak bab mekanik kuantum semua, tapi semuanya nak semacam menceritakan fakta benda tu lah. Tak ada komen. Mungkin ada ayat Quran sekali sebiji yang menunjukkan benda tu betul. Tapi yang menariknya bab dia berkenaan apa dia sains Islam cukup bagus. Cara dia menghuraikan. Tapi bila datang mekanik kuantum dia tak mampu tu, jadi rosak. Jadi satu daripada yang saya sebut di sini ialah tentang teori atom ini. Jadi dia menceritakan teori pada zaman tamadun Islam ini, dan dia kata yang moden pun ada benda tu, ada unsur-unsur ni. Jadi tak kritis langsung lah maknanya. Padahal satu isu yang besar, kalaulah kita kata teori atom tu dah tafsiran dah. Sebenarnya teori jauhar itu, kalau teori jauhar itu kita kata memang bagus, kita kena cari kenapa Barat akhirnya menolak. Mulanya dia menerima itu selama beratus tahun. Saya pun nak cari itu, tapi tak jumpa lagi lah. Kalau dapat boleh jumpa. Apa sebab selain daripada sekularisme lah. Kan kita tahu macam monad pun ditolak, vortex pun ditolak.
Tapi bukan kerana isu agama saja. Yang itu sebab yang ini tak mampu untuk meramalkan benda-benda. Masih metafizik. Bukan kerana metafizik sangat. Dia tak kerana teori itu walaupun datang daripada jago yang besar macam Descartes dan Leibniz ini. Dia orang nak menyelamatkan tapi tak dapat menandingi Newton tu. Newton dengan cepat dapat meramalkan benda. Jadi itu. Jadi teori jauhar ini dipakai dalam mulai tahun 1300 sampai 1500. Gitulah. Bila datang jauhar, bila datang apa? Monad lah, monad tu menggantikan jauhar. Jadi kita tak berapa tahu. Contohnya siapa yang pakai jauhar? Mungkin Roger Bacon masih pakai jauhar. Roger Bacon bukan saintis lah. Roger Bacon Saintis. Oh, yang satu lagi Bacon satu lagi. Itu Francis Bacon. Roger Bacon 13 belum lagi. Dia belum ambil yang jauhar. Masih yang Greeknya. Greek atau Mos. Mana pada dia ini teori barulah Barat, tapi lambat sikit dia ambil. Bila dah tahun 1500 1400 gitulah dia ambil. 1500 masih pakai. Dia datang monad tu dia dikalah ke monad. Okey, tapi yang tadi munculkan cerita dah selesai, terjemahan pun sudah. Bagi siapa yang belum membaca lagi kritikan saya kepada buku Zainal, mungkin boleh melihatnya. Sebab situlah intipatinya kenapa bukelisme ni tidak sesuai. Kemudian akhir sekali tinjauan yang menarik ini daripada Buisson ini, yang mungkin patut dibuat di Malaysia ni juga, yang dia dah buat ni. Dia buat ni di Amerika atau di negara Arab. Tinjauan dia petik daripada tinjauan di Amerika, yang saya tahu dalam buku saya ni tinjauan di kalangan ahli fizik teori, yang mengatakan lebih 90% ahli fizik teori Amerika ni etis. Tapi yang dia buat ni, yang dia ni umum, sains, ahli sains. Apa dia? Soalan dia nak tahu ni, sejauh mana ahli sains di Amerika percaya kepada Tuhan. Jawapan dia ada 40% saja. Kalau kat Malaysia ni mungkin 100%. Dia takut nak mengaku kan. Tak tahulah. Macam mana soalan tu jangan nampak jelas sangat. Kita nak tahu dia percaya kepada Tuhan atau tidak lah. Dia cari jalan. Kemudian dan lagi pun kita tak tahu yang 40% ini tambahan saya lah. Kita tak tahu dia percaya tahap mana. Adakah bertaraf sebagai Tuhan pribadi? Banyak macam tu. Oh, ini secara pribadi saja. Tuhan sebenarnya tak berfungsi. Jadi dia keluar je isu dunia ni, Tuhan dah tak ada dah. Itu banyak macam tu. Apa dia panggil? Tuhan tu bukan bertaraf Rabb, pencipta. Tuhan ni bukan pencipta, tapi dia hanya mula-mula dulu ada macam tu. Jadi kita tak tahulah pribadi dan sebagai pencipta dan penentu segalanya. Itu kalau dia percaya tahap ini, maka dia akan meresap kepada teori sains. Sebab sains tu ialah ada hubungan dengan manusia dan ketuhanan. Tapi kalau dia percaya secara peribadi aja, baca buku sains dah tak ada dah Tuhan tu. Tak perlu dah. Jadi event tertentu. Nak kata dia tak percaya, dia kata dia percaya. Ada benda yang dia percaya pada Tuhan. Tapi survey ni tidak pergi ke situ lah. Dia sekadar nak tahu pengakuan orang tu percaya pada Tuhan tidak. Tentang teori evolusi, agak menarik. Tapi sampulnya terlampau kecil lah. 100 orang pelajar,
100 orang ahli fakulti, maknanya pensyarah dengan pelajar. Di American, di Jordan. Ini di Jordan. Menarik, bukan di Amerika, di Jordan. 62% tak percaya pada teori Darwin. Mana ada 30% percaya. Muslim. Jordan, tapi Jordan ada Kristian. Tapi Kristian tak percaya pada Darwin. Itu timbul yang saya bicara itu tu. Teori penciptaan dengan reka bentuk pintar tu. Maknanya yang lain tu percaya pada Tuhan, tapi Tuhan peribadi. Tak ada kena-mengena dengan ilmu. Jadi 62%. Di Amerika Syarikat, tinjauan beberapa kali dibuat, dia kata, sepanjang 15 tahun yang lepas, mendapati sekitar 50% orang awam tidak percaya. Mana separuh-separuh. Separuh-separuh. Ya, Darwin, teori Darwin. Tapi tinjauan tahun 91 di kalangan lepasan college. Kalau college di Amerika tu standard dia macam tahun 1, tahun 2 kita. Dia berapa peratus yang lepasan kolej dia mereka tinggi kan? Banyak. Mana yang tak boleh masuk universiti masuk college lah. 60%. Tapi angka dia apa dia kata? Di kalangan college 25% menolak evolusi. Yang buat agama Kristian. Ha? Yang buat agama Kristian. Ha. Mana tak apa? Masih tinggi lah yang menerima, lebih tinggi pada tadi. 75% percaya pada teori evolusi. Tahun tu 97, di kalangan ahli sains Amerika Syarikat, hanya 5% menolak teori evolusi. Tak semua. Evolusi ada pada semua. Yang menariknya, di negara kita ni yang ramai apa ahli sains hayat, sains hayat yang percaya kepada Percaya tapi tolak. teori evolusi. Dia percaya pada teori evolusi. Percaya lepas tu tolak. Percaya tolak. Mungkin kita buat soal selidik yang menunjukkan kita percaya pada teori evolusi. Dia menyokong. Sebab saya rasa tendensinya dia Tinggi. nak menyokong teori evolusi, cuma tak berani. Tekanan masyarakat dan ustaz-ustaz agaknya. Itu masalah survey di negara kita. Tahap keyakinannya tu rendah. Sebab orang tak bercakap pedang. Kena cari reka yang reka bentuk apa soalan tu lebih baik daripada yang kalau di Amerika atau orang putih tanya direct, apa do you believe in God? Tak ada marah dia. Akan jawab. Kalau kat sini cuba tanya. Okey, apa lagi yang saya menarik tu? 5. Di kalangan orang awam tinggi lagi. Yang tadi 5% tu di kalangan mana tadi? 5% menolak kalangan saintis, 55% orang awam menolak. Maknanya Ya, Kristian orang awam lebih banyak yang buat agama dibandingkan saintis. Yang menolak ni saya. itu sebab sekolah-sekolah sana kan nak supaya diajar Itu. creation tu. Sebab ramai ibu bapa yang menolak teori evolusi. Di Malaysia ini tak kisah. Yang dia kisahnya kenapa sekolah tu dapat A kurang. Ilmu dia tak kisah apa-apa. Okey, tinjauan yang terbaru 2007, 74% daripada pasca siswaza, maknanya yang buat masters atau PhD, percaya pada evolusi. Sebab 95% pensyarah tadi yang mengajar mereka. Tinjauan 2005 di kalangan doktor perubatan. Doktor perubatan ini Dia tak kisah. pelik juga sampul dia kan. Mana dia lebih konservatif lah kalau guna istilah. Mungkin kerana dia apa kata orang, berhadapan dengan soal hidup dan mati. Jadi dia lebih religious. Atau dia baca buku fikir. Hanya 34% saja menolak evolusi. Ya?
Tetapi 73% doktor perubatan Muslim menolak evolusi. Mana ramai. Tapi sepatutnya 90% lebih atau 100%. Sepatutnya bukan 70%. Apa lagi? Tentang karamah tadi yang disebut sepintas lalu. Dia punya sampel nak tengok berapa orang percaya kepada keajaiban atau karamah ini. Di kalangan doktor perubatan Amerika Syarikat, sampel dia 1,100, ada 74% yang percaya. Tinggi sebab dia tiap-tiap hari dia tengok hidup mati dan banyak benda berlaku yang di luar dugaan dia. Dia kata orang ni boleh hidup paling lama sebulan, tiba-tiba hidup 50 tahun lagi. Berlaku macam tu. Okey, apa lagi? Di kalangan profesor Muslim, 66% sahaja percaya kepada keajaiban. Mana pergi 30% lagi? Maknanya dah jadi real scientist. Tak percaya kepada benda-benda yang mukjizat apa semua. Teruk. Profesor bukan Muslim memanglah 25% je yang percaya pada benda ajaib ni kan. Dan sabarlah. Dan sabarlah. Itu dia kata patut buat tinjauan nombor 1. Cuma nak buat soalan macam mana. Cabaran. Okey, ini cadangan saya tindakan ni dan kelak. Wujudkan kumpulan terus-menerus mentelaah karya-karya penilaian kritis, bukan baca buku buku lah. Baca buku-buku yang kritis tentang TE atau TQ. Yang semakin banyak di pasaran sebenarnya. Sehingga boleh membawa kepada kefahaman mendalam akan kewajaran Barat membuka kedai-kedai baru yang saya sebut dalam wacana yang lepas, menjual produk-produk baru. Ini produk pemikiran, bukan produk yang dipertandingkan di Malaysia tu. Produk pemikiran. Seperti yang terkenalnya teori tadi itulah. Saya ulang apa yang saya sebut itu. Kegiatan pelengkapnya ini penting. Mentelaah buku-buku pelik seperti buku Wardani tadi, itu buku pelik pada saya tu sebab saya pun nak mentelaah tu sebab ada masa timbulnya memang secara kebetulan agaknya apa yang hukum dia bagi itu mungkin betul, macam evolusi itu hukum yang haram semua kan. mungkin betul. Tapi patut dia telah lagi sumber dia dapat dari mana. Dia semua dia kata bukan idea dia dapat daripada pandangan ulama-ulama. Buku pelik tadi Wardani yang banyak saya kutip dulu. Apa tajuk dia? Wardani, Rahsia Penciptaan dari Arash ke Bumi. Ada 2 jilid tebal-tebal. Nombor 2, buat tinjauan sosial yang saya dah sebut tadi tentang sistem nilai pelajar sains di universiti dan ahli sains. Mungkin tiap-tiap 5 tahun sekali ke. Jadi tradisi kajian sosial ini. Yang ketiga, bertindak sebagai penggiat atau aktivis sosial dalam isu pendidikan dan pembangunan sains di Malaysia yang ditujukan kepada kerajaan dan institusi kerajaan seperti universiti. Tak semesti kerajaan lah, maknanya kita boleh mengeluarkan pernyataan, mengkritik apa-apa yang sedang berlaku di institusi pendidikan dan penyelidikan sains. Yang keempat, melakukan terjemahan karya-karya agung. Yang saya sendiri sedang buat sekarang ialah menterjemah makalah-makalah agung, bukan buku. Sebab kalau buku tu mungkin makan masa. Makalah-makalah agung tak tebal kan, paling banyak. Tapi yang sedang saya terjemah sekarang teori Einstein yang kedua tu agak tebal juga, 30 buku surat.
Maknanya karya-karya agung tak sama ada buku atau makalah. Yang aktivis tadi saya ada buat contoh di sini satu. Menulis balas kepada star misalnya, ini satu just being practical. Ini tadi keluar 22 April.